telah disepakati oleh kedua Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan sebelum kita meneruskan, ingin saya sebutkan sedikit perkara. Ini semua sebagai peringatan sahaja. Kita semua mungkin ramai di antara kita tahu bahawasanya ataupun telah mengenal kitab ini yang telah dikumpulkan ataupun hadisnya telah dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, dan ia merupakan hadis yang telah disepakati seperti mana kita sebutkan tadi, disepakati Imam Bukhari dan Muslim. Dan oleh sebab itu, jikalau seseorang membuka kitab Sahih Bukhari, dia akan tidak mendapati hadis yang sama. Sama juga bila dia buka kitab Sahih Muslim, dia tidak akan mendapati hadis yang sama bila contohnya dia buka kitab Al-Janaiz. Okay? Dan ini adalah kerana kedua-dua kitab secara asalnya susunan mereka agak berbeza. Malah para ulama telah menyebutkan bahawa susunan kitab Imam Muslim ini lebih teratur dan sangat precise, atau sangat teliti aturan kitab Sahih Muslim berbanding dengan kitab Sahih Bukhari. Tetapi kitab Sahih Bukhari ini dia menang dari segi seperti mana ulama sebutkan fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Walaupun dia all over the place, tetapi dia macam ni lah, orang yang mungkin ada kelas, dia teratur sikit dia mengajar. Kemudian ada lagi satu dia tak teratur, tetapi dia dapat selitkan faedah-faedah sana sini, tapi tak teratur. So contoh Imam Al-Bukhari dia lebih kepada macam tu. Dan oleh sebab itu kita dapati hadis-hadis yang mungkin kita tak sangka dalam satu bab atau kitab, kita dapati hadis tersebut tidak di dalamnya. Kerana Imam Al-Bukhari memahami ada satu perkara yang berkaitan dengan isu tersebut. Dan oleh sebab itu, kita kalau buka Sahih Bukhari, maka susunannya akan berbeza daripada Sahih Muslim. Tetapi daripada kedua-duanya, ada hadis-hadis yang kita dapati dua-duanya ada dalam buku kitab. Dan ini yang kita dapati dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Dan kita telah sebutkan beberapa kali bahawasanya kitab Al-Lu'lu' wal Marjan ni, hadis-hadis lafaz hadisnya berdasarkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, manakala susunan hadisnya, susunan babnya, kitabnya berdasarkan kitab Sahih Muslim. Maka kita repeat benda-benda ni lagi, supaya seseorang tu bila dia nak cari hadis dan dia nak gunakan Sahih Bukhari, Sahih Muslim contohnya, dia tahu bagaimana dia nak cari. Dan oleh sebab itu, selepas setiap hadis ada disebutkan Imam Al-Bukhari keluarkan dalam kitab mana. Sebab kitab ataupun susunan yang kitab ini mengikut adalah susunan Imam Muslim. Manakala kalau nak ikut susunan atau nak mencari hadis ini dalam Sahih Bukhari, maka kena cari dalam kitab apa? Kitab Al-Janaiz. Tetapi dalam bab qaul An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'adzabul mayyit bi ba'di bukai ahlihi alaihi. Manakala dalam Sahih Muslim, kita mencarinya dalam kitab Buka Al-Mayyit, ataupun menangisi yang si mati. So ni sedikit tips bagaimana kita menggunakan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, bagaimana kita nak menggunakan ataupun utilize hadis-hadis ini, dan bagaimana kita nak mencarinya dalam kitab yang asal. Kemudian perkara yang seterusnya, kepentingan mempelajari hadis-hadis dalam Lu'lu' wal Marjan ni, kerana dia adalah dikira di sisi para ulama hadis sebagai hadis-hadis yang paling tertinggi darajatnya dari segi kesahihan. Maka contohnya bila seseorang nak mempelajari kitab Sunan An-Nasa'i contohnya, ataupun kitab Al-Baihaqi, ataupun kitab Muwatta Malik contohnya, dia tak sesuai baginya untuk memulakan mempelajari kitab-kitab tersebut dalam pada masa yang sama dia meninggalkan kitab Lu'lu' wal Marjan sebagai misal. Tak sesuai kalau dia mempelajari kitab tersebut kemudian dia tinggalkan Lu'lu' wal Marjan. Kalau dia mungkin contoh belajar sama-sama ke, ataupun dia belajar Lu'lu' wal Marjan dulu dan ini lebih afdal, maka itu yang lebih sesuai. Kenapa? Kerana yang menjadi tumpuan seseorang apabila mengambil hujah, mengambil dalil dan sebagainya, yang pertama sekali adalah hadis-hadis yang sahih. Bila dia dah memiliki kekuatan dalam hadis-hadis sahih, dia pergi ke kitab-kitab yang mungkin mengumpulkan hadis sahih, mungkin mengumpulkan hadis dhaif, mungkin mengumpulkan hadis yang kita tak tahu mana sahih dan dhaif. Pengetahuan dia terhadap hadis sahih ini akan menolongnya dalam dia punya exposure terhadap hadis-hadis yang lain. Dan oleh sebab itu ini menunjukkan betapa pentingnya hadis-hadis dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Kalau tak dapat semua pun, dapat apa banyak yang kita boleh pun, itu tetap akan menjadi
atau membawa banyak faedah. Um, ini pada masa yang sama, ini tambahan kepada apa yang saya sebutkan tadi, hadis sahih kita akan dapati dalam kitab hadis sahih. Hadis sahih juga kita akan dapati dalam kitab-kitab yang tak mengumpulkan hadis sahih sahaja. Tetapi kita tetap akan dapatinya di dalam kitab-kitab yang lain. Kenapa? Kerana kitab-kitab yang lain ni, kenapa antara sebabnya mereka kumpulkan hadis-hadis yang lemah dan sebagainya. Contohnya untuk fokus kepada fiqh. Dan ini contoh seperti Sunan Abi Dawud. Kenapa ada hadis-hadis yang lemah contohnya? Kerana kadang-kadang dalam isu tertentu tak ada hadis dalam isu tersebut. Maka mereka contohnya ambil hadis yang paling sahih, walaupun hadis itu tak sahih, tetapi yang paling kuat, yang paling ada dalam isu tersebut, mereka adakan. Sebagai untuk membawa exposure dan supaya menolong seseorang tu dia mengetahui bahawasanya dalam bab-bab tertentu, dalam isu tertentu ada hadis-hadis yang tertentu walaupun tidak sahih, dan daripada mana para ulama mengambil source ataupun rujukan-rujukan mereka. So sebagai satu contoh, hadis tentang mana nak taruh tangan di dada apabila solat. Saya tak cakap tentang taruh tangan kanan atas tangan kiri, tapi di mana, di atas ke, di tengah ke, di bawah ke, semua hadis-hadis ni ada perbincangan terhadap hadis-hadis ni. Malah ada di kalangan ulama yang mengatakan mengambil tiga-tiganya dan memilih kadang-kadang taruh atas, kadang-kadang taruh tengah, kadang-kadang taruh bawah. Ada pula yang merajihkannya. Dan ini yang dimaksudkan bila ulama pilih satu hadis tu. Kalau kita lihat contohnya ulama dalam satu mazhab, dia akan pilih mana paling sahih berdasarkan apa yang dia berdasarkan pendapat dia contohnya. So ini semua sedikit exposure kenapa dan menunjukkan kepada kita kepentingan memahami dan mempelajari kitab-kitab sahih, lebih-lebih lagi yang telah disepakati kedua Imam Muslim dan Al-Bukhari. Dan kita akan mulakan pada malam ni dengan hadis yang ke-531 di bawah bab buka al-mayyit. Di bawah bab buka al-mayyit, kitab al-janaiz. Kita telah menerangkan tentang isu ataupun tentang hakikat statement atau perkataan al-janaiz yang merupakan plural bagi jenazah, dan kita telah sebutkan kenapa dalam kitab ni tidak disebutkan perkataan solat, kerana janaiz termasuk termasuk perkara-perkara lain selain daripada solat jenazah sahaja, yang di mana contohnya dia termasuk persiapan untuk mayat tersebut, mandi dan menguburkannya dan seterusnya. Dan di bawahnya kita dapati bab buka alal mayyit. Buka alal mayyit. Tangisan terhadap si mati. Hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala arsalat ibnatun nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi anna ibnan li qubida fa'tina fa arsala yuqri'u as-salama wa yaqul inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع كأنها شن، ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. Hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata bahwasanya anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhabarkan in anna ibnan li qubida, bahwasanya anakku ni telah hampir meninggal, maksudnya nazak. Dalam perkataan kita nazak. Dalam bahasa Arab, qubida ni maksudnya dah ditarik. Dah ditarik. Ini fi'il madhi. Dan ini adalah satu konsep dalam bahasa Arab. Kadang-kala fi'il madhi ni untuk memberi indikasi bahawasanya perkara tersebut dekat walaupun belum berlaku. Walaupun belum berlaku. Jadi contohnya seperti idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Apabila kamu nak dekat nak solat, maka nak pergi ke solat, nak berdiri, dah dekat nak diri solat, maka ambil wuduklah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ayat wuduk dalam Al-Quran. Perkataan kuntum ni madhi.
Dia adalah lepas. Kalau kita ambil secara literal, maka dia maksudnya kau dah solat baru kau ambil wudu. Tetapi itu tak selari dengan amalan Nabi SAW. Sama juga dengan fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Apabila kau dah nak baca Al-Quran, maka katakanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada setengah para ulama, mereka mengambil ulama pembaca Al-Quran, mereka mengambil secara zahir dan mereka kata baca a'udzubillah ni lepas Al-Quran. Lepas habis baca Al-Quran baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka katakan bahawa faedahnya adalah untuk seseorang tu membuang dari dirinya riak dan ujub ataupun nak menunjuk-nunjuk dari segi daripada bacaan mereka, dan berapa ramai yang telah jatuh dalam hal ini. Tetapi yang lebih tepat adalah membaca a'udzubillah sebelum pembacaan Al-Quran. Pembacaan Al-Quran kerana ini adalah amalan Nabi SAW. Kesimpulannya adalah kadang-kadang kita mendapati perkataan fi'il madhi tetapi dia menunjukkan sebelum ataupun dekat. Anna ibnali qubidha fa'tina. Maka ada anak aku hampir meninggal, maka datanglah kepada kami. Fa arsala yuqri'us salama wa yaqul inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullun 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Maka Nabi SAW menghantar seseorang untuk sampaikan salam. Fa arsala yuqri'us salam, memerintahkannya untuk menyampaikan salam dan bersabda. Tidak disebutkan di sini tetapi Nabi hantar seorang lah untuk sampaikan salam dan mengatakan, sampaikan kalimat-kalimat ni, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah adalah apa yang Allah ambil adalah milik Allah. Inna lillahi ma akhadha, dan apa yang dia berikan adalah miliknya. Wa lahu ma a'ta wa kullun 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisinya sudah ditentukan ajalnya. Kullun 'indahu, di sisi Allah semuanya dah ditentukan. Indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Maka sabar dan ikhlaslah. Ini antara kalimat yang paling komprehensif dan baik sekali. Seseorang mengatakannya sebagai ucapan takziah, sebagai ucapan kepada orang yang menghadapi situasi sedemikian. Dan dia bermula dengan kata-kata inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil. Maksudnya anak di sini, kita kalau ambil konteks hadis ni, anak yang akan mati ni, kita sedang mengingatkan bahawasanya dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bila dia nak pergi ni, kalau dia pergi pun dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi ma akhadha. Sebelum itu juga, sebelum dia pergi pun, in the first place, bila dia datang ke dunia ni, dia adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Walahu ma a'ta. Dan pemberiannya datang daripadanya, hak milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia adalah milik Allah dan Allah yang memberikan, maka dia adalah hak milik Allah untuk Allah Subhanahu wa taala mengambilnya. Dan ini sama ataupun similar dengan kata-kata seseorang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah bagi Allah. Kita semua milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kami akan balik atau pulang kepadanya. Wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Dan juga bukan itu saja, wa kullun 'indahu bi ajalin musamma. Ini adalah peringatan juga bahawa setiap sesuatu itu ada ajal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pergi dia anak yang kecil, ada yang pergi dia dah tua, ada yang pergi tak sampai berapa pun umur dia. Dan orang-orang ni semua yang pergi, semuanya dulu pernah jalan di dunia, pernah ada urusan-urusan mereka tersendiri, jalan di pasar, makan, minum. Kemudian kita melihat bahawasanya mereka sudah tiada lagi. Maka ni satu benda yang untuk seseorang tu mengambil iktibar juga. Wa kullun 'indahu bi ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal dah sampai, maka tak ada satu momen pun yang akan, even a little bit of a moment pun tidak akan balik semula. Yastakhirun, tak akan lambat pun, wala yastaqdimun, tak akan dicepatkan.
It will never delay. It will be right on time. Okay. Dan setiap tu wa kullun indahu bi ajalin musamma. Setiap seseorang tu ada ajal di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang di mana ini adalah perkara ghaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala ketahui. Ini maka dia adalah satu peringatan untuk diri sendiri, untuk menyibukkan diri dengan amal persiapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun indahu bi ajalin musamma. Dan jika seseorang tu menghadapi perkara ini, maka ketahuilah maka bahawa ini adalah hakikat dunia dan hakikat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada involvement manusia di dalamnya. Wa kullun indahu bi ajalin musamma. Maka involvement manusia ataupun apa yang manusia boleh lakukan hanya fal tasbir, bukan hanya tetapi inilah yang paling baik sekali untuk melakukan. Fal tasbir wal tahtasib. Maka bersabarlah dan tahtasib. Tahtasib maksudnya mengharapkan ganjaran kepada Allah, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang diterjemahkan dengan ikhlaslah. Kerana seseorang yang ikhlas, dia mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabar dan ikhlas. Syekh Abdul Razak hafizahullah, seseorang pensyarah di Masjid Nabawi, beliau ada satu kitab Fiqhul Adiyah wal Adhkar, fikih doa-doa dan zikir. Dia diterjemahkan kitab ni. Beliau sebutkan, apabila sebutkan tentang doa ini, wa amma ma yuqal li dawihi 'inda ta'ziyatihim fa innal mashru' lil muslim an yu'azziya akhahu bima yadhunnu annahu yusalli. Apa yang disyariatkan untuk seseorang muslim dalam masalah bertakziah. Takziah ni apa? Takziah ni kalau dalam bahasa Inggeris consolation words lah, kepada orang yang menghadapi seseorang yang telah pergi dari keluarganya atau orang-orang yang rapat dengan dia. Al-masyru' lil muslim ay yu'azzi. Pertama sekali, takziah ni perkara yang masyru'. Dia adalah satu perkara yang disyariatkan bagi seseorang muslim untuk melakukan kepada saudara dia. To give consolation words, to give words yang menenangkan dirinya. Bima yadhunnu annahu yusalli. Perkataan apa? Perkataan-perkataan yang dia sangka bahawasanya ataupun dia rasa bahawasanya ini akan memberi ketenangan baginya, bagi saudaranya itulah yang sedang menghadapi perkara ini. Wa yudhibu huznahu, dan yang akan menghilangkan kesedihannya. Wa yu'inuhu 'ala ar-ridha bil qada, dan menolongnya dalam keridaan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Was sabr 'ala al-musibah, dan kesabaran atas musibah. Mimma thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqulu fi hadzal maqam. Daripada apa yang telah sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia mengatakannya di dalam situasi ini adalah in kana yastahdiru syai'an min daripada apa yang telah sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia mengatakan di situasi ini bila dia ingat satu perkara daripada statement-statement Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illa, kalau tidak, yaqulu ma tayassara lahu min al-kalamil hasan. Kalau tidak, dia mengatakan apa yang mudah baginya daripada perkataan-perkataan yang baik, wal qaulit thayyib, sama juga perkataan yang baik, alladhi yuhaqqiqul maqsud, yang merealisasikan maksud tersebut, wala yukhalifus syara', dan tidak melanggar syarak, dan tidak melanggar syarak. Wal muslimu ma'jurun ala ta'ziyatihi li ikhwanihi, dan seorang muslim tu dia diberi ganjaran, dia dapat ganjaran daripada takziah dia kepada ikhwanihi, kepada saudara-saudaranya. Wa wuqufihi ma'ahum fi mihnatihim wa musabihim, dan apabila dia berdiri bersama mereka, dia bersama-sama mereka dalam kesusahan mereka dan musibah mereka. Kemudian beliau hafizahullah meriwayatkan ataupun menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min mu'min yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah azza wa jalla min hulalil kiramah karamati yaumal qiyamah. Ganjaran daripada takziah seseorang kepada saudaranya. Dan kemudian hadis innalillahi ma akhadha wa lahu ma ata, hadis yang kita sedang melalui ini. Maksud daripada saya menyampaikan perkataan-perkataan ini adalah untuk kita memahami bahawasanya bagi siapa yang hafal, bagi siapa yang tahu, maka ini yang paling afdal. Bagi siapa yang tak ingat, maka jangan tinggalkannya. Tetapi tetap takziah dengan kata-kata yang baik. Tetapi dengan syarat tidak melanggar syarak.
Tetapi kalau kita lihat kepada konteks masyarakat kita, kadang-kadang walaupun seseorang tu dia hafal dan dia nak sebutkan, orang tak faham. Malah dia tak mencapai maksud ni. Contohnya orang tu dia tak tahu bahasa Arab, dia biasa bahasa Melayu. Malah sekarang banyak budak-budak tak tahu bahasa Melayu pun, bahasa Inggeris. Dia datang, dia kata inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajalin musamma. Orang tu amin amin, tapi tak tahu apa. Maka tak sampai dan tak capai maksud tersebut. Maka yang lebih sesuai dalam situasi sebegini adalah dia menyebutkannya dengan bahasa yang difahami orang yang dia nak sampaikan takziah tersebut. Kalau dia nak sama seperti mana yang dalam hadis ini, maka dia terjemahkan. Dan inilah maksud daripada doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Sesungguhnya semuanya kembali kepada Allah. Allah ambil apa yang dia kehendaki kerana semua miliknya. Katakan kata-kata yang sedemikian. Ini similar seperti doa ataupun kata-kata apa nama dia, bila seseorang bersafar, apa nama dia, kata-kata dia, bila seseorang nak meninggalkan orang safar ataupun orang safar tu nak meninggalkan ahli keluarga dia, dia menyebut astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uh, ataupun astaudi'ukumullah dinak wa amanatak wa akhawati ma'amalak. Dia katakan benda ni kepada ahli keluarga yang tak faham bahasa Arab, maka tak ada apa-apa efek dalam perkara ni. Dan ini bukan bermaksud bahawa kita meninggalkan doa ataupun zikir Nabi SAW. Kita tetap usaha dalam bahasa Arab. Tetapi kita mesti memahami keadaan dan situasi kita dan mencapai apa yang paling bermanfaat. Astaudi'ukumullah, saya meninggalkan semuanya di dalam penjagaan Allah Subhanahu. Kalau seseorang tu mengatakan sedemikian dengan ahli keluarga, ini lebih membawa makna kepada keluarga-keluarganya. Dan ini menenangkan mereka. Jikalau mereka adalah orang-orang yang tak memahami. Wallahu a'lam. Dan ini perkara bukan saya yang sebutkan, even ulama sebutkan perkara ini. Kerana maksud doa dan zikir adalah untuk seseorang tu menguatkan tawakalnya, palingan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menenangkan jiwanya dan seterusnya. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib fa arsalat ilayhi tuqsim 'alayhi la yatiyannaha. Maka anak Nabi SAW ni mengutus seorang lagi meminta agar beliau berkenan datang. Tuqsim 'alayhi maksudnya dia inilah yang maksudnya sangat agar beliau berkenan datang, mesti datang. Maka beliau berangkat dengan Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit, wa rijal, dan beberapa orang lelaki. Farufi'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabi wa nafsuhu tataqa'qa'u ka'annaha shan. Maka Nabi sallallahu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat kepada beliau anak kecil, bayi tersebut diserahkan kepada Nabi SAW. Nafasnya terputus-putus. Tataqa' wa nafsuhu tataqa' ka'annaha shan. Maksud tataqa' ka'annaha shan ni maksudnya dia nazak lah. Dia dah ada kesusahan dalam bernafas kerana keadaan nazak, nak mati. Dan shannun ni maksudnya adalah qirbah. Qirbah diterjemahkan sebagai geriba. Saya rasa dia mengambil daripada bahasa Arab ni, geriba, qirbah. Qirbah ni adalah tempat mereka simpan air dulu, yang di mana atasnya dia diikat. Di atasnya diikat. Bila buka qirbah ni, kadang-kadang keluar suara macam ni. Keluar suara ni. Ka'annaha shannun. Bukan bila buka, bila dituang. Bila dituang dalamnya air, maka akan keluar suara ni. Keluar suara ni. Ka'annaha shannun. Maka bercucurlah air mata beliau. Fafadat aina. Air mata siapa ni? Air mata Rasulullah SAW. Dan dia adalah uswah dan qudwah. Dia adalah yang kita mengikuti, dan dia adalah example yang utama sekali. Maka Sa'ad bertanya, faqala Sa'adun ya Rasulullah ma hadha? Wahai Rasulullah, apa ini? Iaitu apa itu tangisan ini, apa ni?
Dan ada di kalangan ulama yang menyebutkan perkataan Sa'ad ini menunjukkan bahawasanya para sahabat memahami bahawasanya mereka tidak sepatutnya menangis atas mayat ataupun orang yang nak mati dan sebagainya. Okay. Dan ini nanti kita akan go through bila kita sampai kepada tempatnya. Okay. Maka Nabi SAW menjawab, "Hadihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama." Ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada hati para hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Dan sesungguhnya yang merahmati ataupun Allah merahmati daripada hamba-hambanya yang pengasih ataupun yang merahmati. Ini of course rahmat manusia tak sama dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita perlu pelajari. Ini bagaimana hakikat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang kita lihat daripada rahmat yang di sekeliling kita di antara manusia adalah hanya sebahagian kecil daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala ataupun satu daripada bahagian-bahagian yang lebih banyak lagi daripada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata Rasulullah SAW ni, inilah rahmat yang Allah berikan pada hati pada hambanya, menunjukkan kepada kita bahawa rahmat ni juga adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dan kalau bukan kerana rahmat daripada Allah, fabima rahmatin minallah, kau tidak akan berlembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu keras hati, faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, mereka akan berpaling daripada engkau. Nabi Allah sebutkan ini tentang siapa? Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fa'fu anhum wastaghfir lahum hingga akhir ayatnya. Maka rahmat ni, bila seseorang ada rahmat dalam dirinya, dalam jiwanya, ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memanggil kepada kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui bahawa ini bukan kelebihan yang datang daripada dirinya sendiri tetapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahmat yang Allah berikan pada hati pada hambanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wa innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama." Dan sesungguhnya Allah akan merahmati hamba-hambanya yang merahmati. Dan ini satu konsep yang agung, yang besar dalam agama. Iaitu apa? Konsep kama tadinu tudan. Okay. Sebagaimana you reap what you sow. Sebagaimana kau buat, kau akan dapat balik. Dan ini di antara hadis-hadis yang telah dipilih oleh Ibnu Qayyim apabila Ibnu Qayyim menyebutkan tentang konsep ni, iaitu konsep besar agama Islam. Iaitu kita akan dapat kembali apa yang kita buat. Apa yang kita buat, itu yang kita akan dapat kembali. Kemudian disebutkan banyak sekali contoh-contoh, di antaranya innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Dan ini sebenarnya hadis ini sama ataupun similar dengan hadis ar-rahimun ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Sesungguhnya mereka yang merahmati ini, mereka akan dirahmati oleh Ar-Rahman, iaitu Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Irhamu man fil ard, rahmatilah mereka di dunia, yarhamukum man fis sama. Mereka yang di atas langit akan merahmatimu. Sesungguhnya Allah akan merahmati hamba-hambanya yang pengasih. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Di hadis yang seterusnya, hadis Abdullah. Dan sebelum kita pergi ke hadis seterusnya, apa yang Rasulullah SAW melalui ini sama seperti apabila dia melalui apa yang dia lalui sewaktu kematian anaknya Ibrahim. Yang kita telah menyebutkan waktu kita menerangkan tentang kusuf, hadis-hadis kusuf. Tetapi tidak disebutkan tentang apa yang berlaku kepada Nabi SAW waktu tersebut. Di antara perkara yang berlaku adalah Nabi SAW nangis, ataupun Nabi SAW bersedih. Kemudian Nabi SAW menyebutkan innal aina la tadma, sesungguhnya tangisan mata keluar. Innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan, dan hati ini semua dan hati sudah tentu bersedih. Walan naqul ghaira ma yurdi rabbuna, tetapi kita tidak akan mengatakan selain daripada apa yang membawa keridaan Tuhan kami. Wa inna limauti Ibrahim la mahzunun. Dan kami kepada kematian Ibrahim ni sudah tentu dalam keadaan yang sedih.
Dan ini akan diterangkan dalam hadis yang seterusnya, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal ishtaka Sa'd bin Ubadah syakwa lahu. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal ishtaka Sa'd bin Ubadah syakwa lahu فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال قد قضى قالوا لا يا رسول الله فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة. Dia berkata Sa'd bin Ubadah sedang sakit dan dijenguk oleh Nabi SAW bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitab Al-Janazah babul buka' 'indal marid. Bahkan hadis ini juga diriwayatkan dalam bab-bab menziarahi orang yang sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu ma Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud. Ketika masuk, beliau mendapatinya sedang dikerumuni keluarganya. Falamma dakhala alaihi fawajadahu fi ghashiyati ahli faqal, maka beliau berkata, adakah dia dah pergi ataupun dia dah meninggal? Qad qada qalu la ya Rasulullah. Belum lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Ketika orang-orang melihat Nabi SAW menangis, maka mereka pun menangis. Maka beliau bersabda, berkata, ala tasma'un, tidakkah kamu semua dengar, ataupun dengarlah, sesungguhnya Allah tidak mengazab kerana air mata. La yu'adzibu, innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihuznil qalb. Ini yang tadi kita baru sebutkan tentang kematian, statement Nabi waktu kematian Nabi Ibrahim. Air mata, titisan air mata, Allah tidak mengazab atas kerana titisan air mata, dan tidak juga hati yang bersedih. Tetapi Allah mengazab atas ini. Walakin yu'adzibu bihadza. Kemudian Nabi SAW menunjuk kepada lidahnya, atau dia merahmati. Maksudnya di sini yang membawa yang mengubahkan ataupun membawa perbezaan di sini, tangisan yang dilarang dengan tangisan yang diperbolehkan adalah apa yang datang daripada kata-kata. Kalau tangisan tersebut datang dengan kemarahan dan tidak meridai takdir Allah Subhanahu wa taala, emosi-emosi seperti macam ni, maka itulah tangisan yang dilarang. Dan oleh sebab itu Nabi SAW menunjukkan kepada lisan, kerana biasa yang menunjukkan perkara ni adalah lidahnya. Yang membezakan tangisan yang dibolehkan dengan tak bolehkan adalah lidahnya. Apa yang dia katakan? Contohnya, kau tak tahulah, ataupun aku tak boleh terima lah macam ini, dia mati pada hari ini, dia tak sepatutnya dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama Nabi SAW menyebutkan atau dia rahmati dengannya. Maksudnya is either you can diazab atau dirahmati. Dirahmati bagaimana? Kalau disebutkan perkataan-perkataan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan yang tadi kita baru lalui, ataupun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ataupun dia mengatakan bahawasanya semuanya di dalam tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah mayat ini, ataupun dan sebagainya. Dan sesungguhnya mayat itu diazab kerana tangisan keluarga kepadanya. Wa innal mayyita yu'adzabu bi buka'i ahlihi alaihi. Bi buka'i ahlihi alaihi. Dan ini dia yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangisan-tangisan sebegini yang membawa azab kepada orang yang mati. Tetapi perincian perkara ini insya-Allah kita akan terangkan bila kita sampai kepada bab ke-9 nanti, yang di mana secara khususnya akan disebutkan tentang perkara ini. Maka kita teruskan dengan hadis yang seterusnya, bab fi sabri 'ala al-musibati 'inda awwal as-sadmah. Bab kesabaran ketika pertama ditimpa musibah. Bila first jatuh, bila first berlaku, bila first kena hit,
awal as-sadmah. Hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabqi 'inda qabr بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. Hadis Anas bin Malik bahwasanya beliau beriwayatkan radhiyallahu an, Nabi SAW pernah berjalan melewati seorang wanita yang sedang menangis di samping kuburan. Faqala ittaqillah wasbiri, di samping kuburan. Faqala ittaqillah wasbiri, maka Nabi SAW mengatakan bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Dalam Sahih Muslim, riwayat Sahih Muslim disebutkan bahwasanya perempuan ini nangis atas anaknya yang meninggal. Ini ala sabiyin laha. Maka dia dah tak boleh tahan kesedihan dia, tak boleh tahan kesakitan yang dia lalui, dan dia affected by dia punya kesedihan, dia punya tangisan. Maka dia pergi ke kubur dan menangis di hadapan kubur ni. Dan Nabi SAW maka melaluinya dan mengatakan kepadanya ittaqillah wasbiri. Nabi SAW mewasiatkan kepadanya dua wasiat yang agung. Yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah wasiat kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu sehingga yang al-awwalin wal akhirin. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Telah mewasiatkan kepada mereka yang telah diberikan kitab kepada mereka daripada sebelum kamu, dan juga termasuk dengan kamu, bahawasanya kamu semua sepatutnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana takwa ni adalah jima'al khair. Jima'al khair ni maksudnya apa? Dia adalah di mana semua kebaikan terletak di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shortcut bagi seseorang untuk mendekati dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah banyak objektif ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti puasa, la'allakum tattaqun. Contohnya seperti haji. Bila Allah sebutkan tentang hukum-hukum haji dalam surah Al-Baqarah, Allah sebutkan pada akhir-akhir ayatnya wattaqullah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Para ulama sebutkan kenapa Allah ulang-ulang bertakwa, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kenapa Allah ulang-ulang? Untuk menunjukkan bahawasanya takwa tu orang bermula dengan takwa. Dia ambil bekalan takwa untuk pergi ke haji, dia juga akhiri haji dengan mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah takwa ini satu perkara yang sangat valuable. Ini sangat berharga. Malah dia adalah kunci segala kebaikan. Dan takwa ni maksudnya adalah seperti mana yang antara definisi yang paling baik sekali untuk ketakwaan adalah al-amal bi ta'atillah, untuk beramal dalam amalan yang membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan ketaatan kepada Allah ala nuri minallah, raja'a thawabillah, atas cahaya daripada Allah, mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara. Jadi dia bukan amal saja, tetapi dia amal atas ilmu. Dia amal atas keyakinan dan pengetahuan yang yakin. Ala nur minallah, cahaya. Dan huda ni banyak di dalam doa-doa dan hadis-hadis. Contohnya huda ni, cahaya dimaksudkan dengan huda. Contohnya seperti orang yang bila nak pergi masjid, dia membaca Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura. Nura ni maksudnya apa? Cahaya ni maksudnya hidayah. Kerana dia bila nak solat, dia akan meminta ihdinas siratal mustaqim. Jadi doa ni menolong untuk seseorang sebelum dia nak solat tu, dia dah prepare dirinya untuk menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Even before dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi balik kepada apa yang saya sebutkan tadi, takwa atas nur min Allah dan mengharapkan ganjaran kepada Allah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi maksiat, beramal atas menjauhkan diri daripada maksiat kepada Allah,
atas juga cahaya daripada Allah. Maksudnya dia mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, apa yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan, khifata azabillah. Dengan ketakutan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. So takwa ni seolah-olah seorang ni dia aware dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia aware dengan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Dia buat tu atas dasar um, apa nama dia, kesedaran dia tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala dan hakikat tanggungjawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikat objektifnya iaitu ganjaran-ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala perkara yang pertama yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, dan perkara yang kedua wasbiri, dan bersabarlah. Wasbiri. Dan seorang beriman wajib atasnya untuk bersabar apabila ditimpa musibah, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyirus sabirin." Sudah tentu kami akan uji kamu daripada sedikit daripada kelaparan, sedikit daripada kekurangan dari segi ataupun decrease dalam harta, decrease dalam aulad, dalam anfus, dalam diri-diri, kadang-kadang aksiden dan sebagainya. Dan berilah berita gembira bagi orang-orang yang bersabar. Orang yang bersabar itu harus mengetahui bahawasanya ujian Allah di dunia ini bukan satu saja. Allah sengaja sebutkan di sini kita akan uji ketakutan, uji kekurangan dalam harta, uji kekurangan dalam diri-diri, uji kekurangan dalam anak-anak. Naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Sorry, bukan anak-anak tetapi ath-thamarat. Pohon-pohon, makanan dan sebagainya. So kalau ujian Allah Subhanahu wa taala itu berbagai-bagai, kalau kita lalui ujian, kita sedang lalui apa? Hanya satu daripada berbagai ujian-ujian yang pelbagai daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggungjawab seorang yang beriman, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalam hadis, ajaban li amril mu'min innal amra kullahu khair. Semua urusan seorang yang beriman itu semua baik. Kerana apa? Di antaranya dia bila melalui satu perkara yang buruk, dia akan bersabar. Kerana ini adalah tanggungjawab dia menghadapi perkara-perkara yang buruk ni. Tetapi di sini wanita ini menyebutkan ittaqillah ilaika anni. Jauhilah dirimu daripada aku. Fa innaka lam tusib bi musibati. Kau tidak melalui apa yang aku lalui, musibah yang aku lalui, walam ta'rifu, dan dia tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila laha innahu nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan kepadanya bahawa itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya daripada hari ini insya-Allah kita akan terangkan pada minggu hadapan. Tetapi sebelum kita akhiri, saya nak akhiri dengan penerangan tentang apa yang berlaku di sini. Bila wanita ini mengatakan apa yang dikatakan, ini menunjukkan efek bila seseorang tidak dapat bersabar. Dan ini sekaligus menunjukkan kelebihan kesabaran. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Di antara kelebihan kesabaran ni, seseorang tu dia dapat lebih clear mind dia. Dia dapat plan, dia dapat lihat, he is able to look ahead. Dia dapat be aware of the surroundings. Bila dia tak sabar, semua ni tertutup. Bila dia tak sabar, semua ni dia tertutup. Dia tak dapat nampak apa yang lebih baik untuk dirinya. Dia tak nampak Rasulullah ni siapa. Dia tak kisah pun. Kalau dia tak tahu pun Rasulullah, dia tak dapat nasihat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membawa kepada nadam, membawa kepada regret, membawa kepada penyesalan. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah